وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada Afiq Osman yang sudi membacakan doa pembukaan pembelajaran hari ini. Baik, saya akan teruskan tajuk kita dengan rumus sudut majmuk dan rumus sudut berganda. Okey. Sebelum itu kita akan cerita sikit the last part of the trigonometry ni, apa benda kita nak belajar dan macam apa benda kita belajar lah kan, dan kita macam mana kita nak tackle dia dan duduk di kertas mana dan sebagainya. Baik, the last part ni kita dah belajar minggu lepas, identiti asas. Okay, identiti asas yang melibatkan 3 rumus. Okay, saya harap awak ingat lagi lah. Kita ada 3 rumus yang kita belajar last week ataupun Jumaat lepas lah. Identiti asas. Lepas tu hari ni kita akan masuk ni rumus sudut ni, majmuk ni, dan juga satu lagi sudut berganda lah. Okey. Sebelum ni dia tak panggil sudut majmuk, dia panggil rumus penambahan. Dia panggil penambahan je. Tapi saya faham kenapa dia tukar kepada majmuk. Sebab kalau awak perhati rumus sudut majmuk ni kat sini ni, kan, dia bukan penambahan je, penolakan pun ada kan. Jadi bila dia kata nama rumus tu rumus penambahan, sebelum ni memang kebiasaan lama ni kita pakai tajuk tu. Kita pakai rumus, nama dia rumus penambahan dan rumus sudut gandaan. Tu tajuk kecil dia. Kita belajar dia rumus sudut penambahan dan rumus sudut gandaan. Okey, tapi saya fikir yang buku teks baru ni lebih tepat lah. Dia panggil majmuk. Majmuk ni ada, maksudnya banyak macam-macam ada kat situ lah. Sebab kat situ ada tambah dan tolak. Okey. Dan dia tak sebanyak ni. Dia sebenarnya repeated je. Apa tu, dia ulang balik saja. Kalau awak perhati betul-betul, A tambah B sini. Ni awak, dia tak perlu dihafal. Saya dah kata dah, soalan yang trigo ni dia banyak, apa tu, dia banyak rumus. Okey, banyak sangat rumus yang perlu awak manipulate kan dia. Maknanya awak perlu tahu kerana dia ada jadi depan kertas awak tu. Dan once you tukar rumus yang betul, awak dapat markah. Okey, baik. Tujuan saya cerita ni bukan saya nak beritahu apa. Dia rumus, kita ada belajar 3 benda ni kan. Dan kita dah belajar pembuktian. Okey, pembuktian untuk entiti asas. Okey, dia ada juga untuk pembuktian rumus sudut majmuk, ada juga sudut berganda. Selain pembuktian, kita akan belajar lagi penyelesaian persamaan. Okey, penyelesaian ni sama juga yang ni. Okey, cuma untuk silibus kali ni yang new KSSM ni, dia ajar, saya ikut silibus baru dia ajar macam ni. Dia ajar pembuktian untuk belajar satu-satu. Yang ni. Lepas tu penyelesaian persamaan ni dia bos sekali. Dia akan masukkan semua semua soalan, dia gabungkan semua dalam penyelesaian persamaan. Ini yang barunya. Kalau yang lama, kita belajar identiti asas, kita belajar pembuktian, kita belajar penyelesaian persamaan. Lepas tu kita belajar rumus sudut majmuk, pembuktian dan juga penyelesaian persamaan. Kita belajar sudut berganda, belajar pembuktian, lepas tu kita belajar persamaan. Maksudnya belajar satu-satu. Jadi kali ni dia gabungkan sekali. Pembuktian kita asingkan. Itu pun sebab apa kita belajar dia asingkan 3 tu, sebab dia nak kita mahir dengan rumus dulu. Dia penggunaan rumus. Jadi sebab tu dia buat pembuktian dulu. Okay, lepas tu dia gabungkan semua soalan untuk penyelesaian, dan duduk dalam buku teks, dia duduk dalam aplikasi trigonometri. Okey. So hari ni apa saya nak buat? Saya akan buat rumus sudut majmuk ni dan mungkin sudut berganda lah. Habis sempat tak sempat tak tahu lah, kita cuba. Dan kita akan fokus kepada pembuktian dulu kita buat. Dan selepas kita dah selesai ni, ni plan saya. Lepas tu kita akan buat penyelesaian persamaan ni. Saya tak gabung jugalah. Saya tak gabung macam bergabung sekali. Kita akan buat satu-satu juga. Buat identiti asas,
Penyelesaian pertama, tapi kita akan duduk dalam satu tajuk ya, penyelesaian persamaan yang kita buat. Itu yang terakhir sebelum kita tamatkan tajuk ni. Tajuk ni panjang sikit. Okey. Jadi kita tamatkan tajuk ni dengan buat penyelesaian persamaan untuk semua tiga tajuk ni. Soalan ni akan berada di kertas satu. Okey, kertas satu. Okey, jarang duduk dalam kertas dua. Jarang, tapi saya tak kata mustahil. Tapi jarang ada dalam kertas dua. Selalunya kertas satu, kertas dua, lukis graf. Pembuktian, just lupa. Pembuktian ni ada kertas dua. Pembuktian ni. Yang selalu duduk penyelesaian persamaan ni kertas satu. Penyelesaian persamaan ni kertas satu. Pembuktian selalu duduk kertas dua. Okey, dia selalu bermula dengan soalan pembuktian. Lepas tu dia akan ada soalan graf untuk kertas dua. Tapi soalan kertas satu sebab dia soalan pendek-pendek. Jadi selalunya soalan penyelesaian persamaan ni duduk dekat kertas satu. Okey, baik tanpa membuang masa. Ni rumus dia tapi saya akan ringkaskan macam ni lah. Ataupun saya pakai new. Okey, awak tengok lah. Okay, saya tulis ni balik. Saya mula dengan rumus lah. Rumus majmuk. Okey, ni rumus majmuk nama baru dia. Okey, kita ada ni sin A. Kita gabungkan sekali A plus minus macam tu. Maknanya kalau tambah belah sana jadi tolak. Ataupun awak tengok lah. Saya tulis balik. Sin cos A cos B plus minus juga cos A sin B. Awak cuba relate dengan buku teks lah. Rumus dia. Sebab buku teks dia asing pecah-pecah. Dia asing lah. Sin ada dua rumus. Cos ada dua rumus. Ya? Bukan sin A cos B ya? Ha? Bukan sin A cos B plus cos A sin B ke? Benda saya salah ni. Sin A cos B. Yes. Cos A sin B. No, saya salah salin. Sin A kan? Sin A cos B. Yes. Saya silap salin. Sin A cos B. Dia selalunya dia lawan lah. Sin cos tu cos balik cos sin. Okey, yang ni betul dah. Sorry ya, saya tak teliti menyalin rumus. Okey, baik. Ini kalau kita lihat dekat buku teks, dia asingkan lah siap-siap. Okey, dia asing. Maknanya kalau awak tengok kat buku teks, dia ada rumus yang telah diasingkan. Maknanya, mana dia tadi? Kenapa dia tak pergi semua surat tadi? Ni, dia dah apa kata? Dia buat satu-satu lah. Macam dia buat sin tu ada dua, cos ada dua, tangent ada dua. Jadi saya gabungkan lah. Kalau dekat tengah ni tambah, so mana draw? Kalau dekat tengah ni tambah, sini pun tambah lah. Kalau sini tolak, sini pun tolak lah. Okey, cuma cos dia terbalik. Tambah, tolak. Tolak, tambah. Okey, sama juga dengan tangent. Kalau sini tambah, terus sini tambah, bawah tolak. Yang ni tolak, bawah, tambah. Tu saya sarankan supaya kita lihat dalam satu rumus je lah. Macam saya buat tadi lah. Mungkin macam ni je. Maknanya kalau awak tengok macam ni, awak tengok macam ni. Kalau saya buat tambah, kan, maknanya atas ni tambah lah. Kita guna yang atas lah. Kalau kita guna yang bawah, kita guna yang bawah lah. Okey, macam itulah cara kita tengok. Itu yang pertama lah. Itu untuk sin A plus B ataupun A minus B. Satu lagi kita ada cos. Cos, alamak, nipis. Cos A, yang ni kita buat terbalik. Kalau yang ni plus minus, yang ni akan jadi
cos B plus, dia terbalik plus minus macam tu. Okay, cos B sin B. Cos B sin B kan? Macam ni je kan? Silap lah. Saya keliru dengan sebab nota saya ni bahasa Melayu bahasa Inggeris tu saya salin silap tu. Sebab bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris tu dia bergabung. So rumus yang betul adalah cos-cos lah kan? Cos A Cos B. cos B. Sebab ada bahasa Inggeris bahasa main. Saya punya rumus yang saya tulis ni ada bercampur bahasa. So sini kita terbalikkan tolak ke atas, tambah bawah. Sini kita ambil sin A, sin B. Okay. So ni rumus dia. Ni rumus dia. Kalau kita guna tambah, kita pakai tolak kat sebelah sana. Yang ni terbalikkan lah, kalau tolak dia jadi tambah. Okay. Ini sudut rumus majmuk lagi. Ada satu lagi iaitu tangent. Tangent kita ada A plus minus B equal to tangent A plus minus tangent B per satu. Terbalikkan yang ni. Tangent A, tangent B. So yang atas dia akan ikut, yang bawah kita terbalikkan lah. So rumus ni memang saya pun tak hafal sebab dia ada di depan. Jadi kita cuma awak perlu lihat rumus ni mata kita kena tajam lah masa bila kita nak tukar. Okay, jadi kita akan tengok satu soalan. Mungkin saya akan tunjuk dulu rumus sudut gandaan. Kita ada dia ada 3 sebenarnya, rumus majmuk, sudut gandaan, dan satu lagi rumus sudut setengah. Setengah tu dia datang daripada sudut gandaan lah. Okey. Sekejap saya salin satu lagi. Yang ni sudut gandaan. Saya cuba cepat sikit lah kali ni. Okey, rumus sudut gandaan. Okey, benda ni memang ada dah. Tapi dia macam melatih, bila kita menyalin ni dia melatih lah. Okey, melatih kita supaya biasakan diri dengan rumus tu. Jadi elok awak salin juga. Sebab kita tengah belajar ni, untuk first time elok kita tulis dulu. Okay. Nanti kita dah sampai soalan tu, tak apalah. Cos. Dan ni ada 3. Tak silap saya. Dia ada 3 rumus yang untuk ini. Maksudnya, untuk kalau sin 2A, gandaan tu punya sudut dia, apa maksud gandaan? Rumus dia tu pusing 2 kali. Okay, 2A tu maknanya, ataupun dia tak sebenarnya 2A, 2 theta ke, 2x ke. Awak nampak 2x tu, sin 2x tu maksudnya, dia punya sudut tu pusing 2 kali. Jadi sebab tu dia panggil gandaan. Sekali, 2 kali ganda. Okey. Dan jawapan dia akan ada, nanti kita tengok jawapan dia, ada gandaan lah. Jadi untuk cos 2A ni ada 3. Dia sama dengan cos ni. Okay, kalau awak ingat minggu lepas tu, kalau ada satu soalan saya tak teruskan tu sebab dia melibatkan rumus yang ni lah, sudut penambahan, dan yang mana kita tak belajar lagi, jadi saya tak boleh teruskan. Jadi hari ni saya nak perkenalkan awak lah. Ada 3, iaitu yang ini. Okey, jadi bila dia guna A, kita pun semua guna A lah. Okey, ni A, ni A. Jadi bila semua dia pakai A, kita pun pakai A semualah. Kalau dia pakai X, kita pakai S lah. Okey, dan tu nama sudut dia. Kita ada sin 2A, 2 sin A cos A. Cos 2A ni ada 3 set. So kita kena pilih. Okey. Jadi pelajar selalu silap yang ni lah. Salah pilih ataupun sebab kita nak pilih ni, kita kena pandai pilih lah yang mana kita nak pakai. Okey, dia ada tip-tip dia, nanti kita akan tunjukkan tip-tip yang masa bila kita nak pakai yang mana satu. Dan last sekali ada satu lagi tangent lah. Tangent 2A double lah. 2 tan A per 1 tolak tan square A. Okey, yang ni rumus sudut gandaan.
Tiga juga. Sin, cos, tangent. Tapi untuk tangent satu je. Yang tiga rumus yang kena ada untuk cos saja. Satu lagi, saya buat cepat sikit belah sini. Yang ni kita panggil rumus sudut separuh ataupun setengah. Mana-mana lah. Okay, yang ni setengah ataupun dia separuh. Okay, separuhnya dia bukan, maksudnya dia datang dari mana? Datang daripada rumus sudut gandaan ni lah. Okay, jadi yang ni jangan pening kepala, ni rumus dia. Kita guna dia masa kita jumpa situasi tersebut lah. Nanti kita akan tunjuk. Sekarang ni untuk mula-mula ni saya nak tunjuk rumus dulu. Okay, pengenalan kepada rumus dulu. Sebab nanti masa kita guna sekali awak tanya pula datang mana. Ni semua rumus-rumus ni kita akan pakai nanti. Cos A. Kalau awak ada masa, awak boleh lah nak hafal ni. Ataupun awak hafal yang mana yang signifikan je lah. Yang mana yang kerap. Okay, sama juga. Yang cos ada 3. Okay, sebab rumus ni datang daripada semua sudut gandaan juga. Dia ada jalan kerja dia dalam buku teks dia. Tapi saya tak tunjuk lah. Sebab saya rasa ambil masa lama juga nak terang rumus ni apa dia direct daripada apa tu, dia generate daripada rumus tu datang sini kan. Dia ambil masa juga. Jadi saya rasa tak payahlah. Kita lagipun rumus ni diberi. Kita just pakai saja. Okay. Kalau awak tengok dia punya set pun sama. Kalau sana sin 2A, sebelah sini sin A. Okay. Dia ada 3, belah sini pun 3, belah tangent ada 1, dia pun ada 1. Jadi ini ada rumus sudut setengah atau sudut separuh. Okay, boleh. Untuk first episode of the class. Boleh. Boleh saya teruskan? Tolong angkat tangan. Yes, terima kasih Aliana. Okay, thank you. Saya harap awak salin bersama saya. Ni semua rumus-rumus dia. Okay, boleh saya teruskan atau macam mana? Awak dah tengah salin ke apa? Tengah salin. Sekejap. Salin. Cuma saya tak pasti rumus sudut setengah ni ada. Saya rasa ada. Semua rumus ada. Saya nak tengok soalan SPM ada tak kat saya. Saya ingat lah kat mana saya letak soalan SPM. Nanti saya check balik soalan SPM ada kat mana, tak ingat. Nak check balik rumus ni dia ada ke tak. Yang separuh ni. Yang lain ni ada sebab kita tahu memang rumus ni banyak dan rumus yang paling banyak adalah rumus trigonometri lah. Kalau awak dah siap salin, awak raise your hand boleh saya teruskan dengan soalan yang pertama. Okey, 2 orang dah angkat tangan, 3 orang. Okey, majoriti tu. Syairah dah. Okey dah. Baik, kita pergi kepada soalan yang pertama. Ataupun kita kata contoh lah. Contoh soalan. Contoh satu. Saya tak tulis contoh satu sebab nanti ada banyak contoh. Okey, baik. Nombor 1. Nombor 1. Katalah soalan dia sin 30 darjah. Cos 50 darjah. Cos 50 darjah. Tambah cos 30 darjah. Sin 50 darjah. Okey. Katalah yang ni soalan dia. Sin 30 darjah, cos 50 darjah dan tambah cos 30 darjah, sin 50 darjah. Baik, kita boleh selesaikan soalan ini guna rumus yang di atas lah. Jadi saya mula dengan yang atas dulu lah. Yang first kali ni. Awak nampak sin ataupun cos tu.
Tapi kita nampak kat sini sin A cos B cos A sin B apa semua tu. Sebab kita nampak kat sini pun ada pun sama sin A cos, seolah-olah kita baca macam itulah, sin A cos B cos B sin A. Okey, kita nampak dia macam tu dan kita boleh tulis balik rumus asal dia macam reverse So sin saya boleh tulis sebab dia ada kaitan dengan rumus ni. Rumus ni. Soalan dia yang ni. Sin A cos B. Okay, sebab dia pakai kat situ tambah. Sin A cos B tambah cos A sin B. Jadi kita pakai yang belah sana sin A tambah B. Maknanya sin A tambah B maknanya sin 30 tambah 50. Okay. Maksudnya dia datang daripada rumus ni Dia rumus sin A tambah B. Okay, iaitu sin A cos B tambah cos A sin B. Okay, saya harap awak boleh mula-mula ni saya tunjuklah kita pakai rumus. Boleh? Okay, terima kasih. Jadi jawapan akhir kita boleh tulis je lah sin 80. Okay, ini kita punya pembukaan lah. Soalan dia taklah semudah ni. Dia takkan bagi soalan-soalan yang mudah-mudah macam ni lah. Okay, lepas tu nombor 2. Okay, saya tak mau cari yang senang. Soalan senang dah lah. Saya terus pergi pada soalan yang soalan yang susah sikit. Sikit je susah. Susah sikit kita ambil tangent lah. Tangent 58 darjah tambah tangent 13 per 1 tolak tangent 58 darjah tangent 13. Okey. Jadi ini sebenarnya datang daripada rumah atas juga. Okey. Saya kata susah sikit tu sebab dia tangent lah. Sebab tangent dia ada per kan. Awak nampak ni tangent 58, tangent 13. Kat sini ada tangent ni tangent A tambah B. Tengok yang atas bukan tengok gandaan, tengok yang ni. Okey. Jadi kita nampak tambah itu. Soalan pun tambah. Jadi kita gunakan rumus yang sama lah, tangent A plus minus ni, kita, kalau kerana dia tambah, kita pakai tambah lah tangent, cuma yang bawah kita tukar. Kalau tambah jadi tolak, kalau tolak jadi tambah. Okey, jadi macam mana? Kita buat je lah. Dia akan jadi sebab dia sama dengan rumus, sama sebiji macam rumus, awak boleh tulis terus rumus dia. Kan dia reverse, tangent A tambah B jugalah. 58 tambah 13. Tangent 71. Okay. So, tuan raise your hand kalau okay. Okay. Terima kasih. Kita pergi soalan nombor 3 ni. Nombor 3. Dia kata dia bagi 2 sin 15 cos 15. Okay. Jadi ni soalan dia, 2 sin 15 cos 15. Jadi macam mana nak buat ni? Yang ni kita pakai apa tu? Kita pakai sudut gandaan sin 2A lah kan. Sebab kita ada rumus, kalau awak tengok rumus sudut gandaan tu. Yang atas sekali, yang mula-mula sekali mana? Ni. Yang ini, dia sama pattern ni. Ni kita sekarang macam reverse balik Kita macam ni. Kalau awak tengok ni soalan dia sama macam ni. 2 sin A cos A kan? Dia sama. Jadi kita reverse balik lah. Dia, ataupun saya tulis balik lah kat sini, senang.
Kalau tengok rumus yang kita pakai, ni sin 2A, saya tulis kat atas tadi, 2 sin A cos A. Okey. Jadi, kalau kita tengok pattern soalan ni, dia sama. 2 sin 12 ni, cos 15, dia sama dengan pattern ni. Okey, dia sama. Pattern tu sama. So, maknanya kita boleh tukar kepada inilah. Okey, kita boleh tukar kepada tu lah. Macam kita nak tukar tu. Okey. Pertamanya kita tulis balik rumus ni. Tulis sin. Okey. 2. A tadi ni. Awak tengok A kan. 15 ni. Jadi 15. Okey. Jadi jawapan dia adalah sin 30 ni. Kita panggil sudut gandaan tu dia ganda. Okey. Tolong raise your hand kalau okey. Dia akan memening-meningkan kepala awak nanti tau. Sebab tu saya mula dengan soalan-soalan yang biasa dulu. Kita mula dengan soalan-soalan yang ada kaitan dengan rumus je dulu. Supaya awak nampak kita nak pakai macam mana. Okey. Soalan tu ada kaitan dengan rumus je. Okey. Baik. Ni soalan nombor 3. Cuba kita tengok soalan nombor 4. Nombor 4. Kalau saya buat cos square 45 darjah tolak sin square 45 darjah. Okey. Jadi sama juga kita akan tengok rumus. Sebab kita ada rumus kat atas tu. Ada 3 rumus nak pakai tu. Cos tu. Mana dia yang ni? Cos ni. Ada 2 sebab dia pakai 45. Cos square. Jadi kita pakai yang inilah tu. Rumus yang dia bagi tu yang ini. Mana? Yang ini. Okey, soalan dia bagi tu sama rumus ni. Sebiji. Cos square A tolak sin square A. Soalan bagi cos square 45 tolak sin square 45. Sebiji. Okey, dengan rumus ni. Jadi kita boleh ambil terus yang ini. Cos 2A ni. Okey, saya boleh tulis rumus tu. So, saya tulis je. Cos 2A kan. 2A. Ataupun cos 2 45. Maknanya cos 9 darjah. Boleh? Okey. Okey, thank you. Baik. Saya dah tak mau pergi soalan macam tu dah. Soalan tu lebih kepada penggunaan rumus lah. Sekarang kita cuba jawab soalan yang ada kaitan lah dengan kita punya business. The real business. Macam saya selalu cakap lah. The real business is now lah. Okey, soalan dia katalah macam ni. Nombor 1 lah. Yang ni katalah, tadi contoh-contoh, ni pun contoh sebenarnya. Tapi, lebih kepada latihan lah. Okey, ni latihan. Okey. So, katalah soalan yang pertama tu saya bagi diberi sin A 35 dan tan B bukan tan B tan B lah 5/12 di mana A dan B adalah sudut tirus. Ni penting ni, saya sebut ni. Sudut tirus. Okey. Tanpa guna kalkulator. Okey. Cari nilai. Okey, katalah soalan A. Cos A tambah B. Soalan B katalah semua kita bagi semua ada tan A tambah B. Soalan C sin pula. Sin buat B tolak A pula. Okey. So ni soalan dia. Tanpa guna kalkulator ni kita jangan guna kalkulator, kita guna kaedah ni sebab soalan ni memanglah boleh diselesaikan guna kalkulator kan.
Awak masukkan nilai A tambah B tu je tu kan. Tapi kita gunakan rumus. Sebab bila dia kata tanpa kalkulator ni, maknanya dia nak tengok, mungkin dia bagi 3 atau 4 markah yang mana jalan kerja tu mesti ditik. Jalan kerja ni ada, jalan kerja ni ada, jalan kerja ni ada. Okey, baik. Yang pertama, first kali kita lukis balik segitiga. Sebab apa? Dia bagi kat kita sin A 35 dan B 5/12 dia, dan di mana A dan B adalah sudut tirus. Maknanya awak kena lukis saya perlu lukis segitiga. Baik, ni penyelesaian dia. Baik, saya sebenarnya tengah cari tempat, tak ada tempat. Okey, setelah ni. Sebab dia kata A pun sudut tirus, maksudnya A kat sini kan tirus. Sini 90 darjah. Okey. Buat kat A lah sudut tirus. Kita buat kat A. Sebab dia bagi A tu sin A 35, kita tahu ni OH. So, yang ni O, yang ni H. Opposite untuk so. Okay, dia tak perlu saya tulis benda tu. Jadi OH kita dia bagi tadi kita tu 3/5. Jadi O kita 3, hypotenuse kita 5. Baik, kita pun tahu trigonometri ni kalau ada 3, 5 dah tentulah kat sini 4. Okey, dah tentulah kat situ 4. Tu jadi untuk A. Sebab dia bagi 2, satu lagi tangent B. Awak tak boleh guna segitiga yang sama sebab dia pakai huruf B pula. Kena lukis lagi satu. Jangan pergi lukis kat tempat ni pula. Lagi celaru. Sebabnya dia bagi tangent B. Okey, jadi tangent B awak boleh lukis lagi satu. Tapi sini kita tulis B lah, tangent B. Sebab dia bagi tangent, opposite bagi adjacent. 5/12. Toa kan? 5 sini, adjacent bawah ni. 5/12. So, kita punya hypotenuse ni 13 lah. Okey. Okey, yang ni kita kena lukis dulu. Boleh tak lukis ni? Tolong angkat tangan. Dah faham yang ni? Untuk first step. Okey, baik. Terima kasih. So, kenapa kita kena lukis 2? Sebab ada 2. Okey, kenapa kita lukis 2? Satu, kenapa kita tahu dia ada 2? Sebab dia ada A, dia ada B. Okey, maknanya dia sudut yang berlainan. Alright. Baik, kita pergi kepada soalan yang pertama. Dia tanya cos A tambah B. Cos A tambah B. Jadi, soalan dia cos A tambah B. Jadi, kita tahu rumus dia tadi. Kalau saya kata tadi, yang mula-mula tadi, kalau sini tambah, okey, untuk cos, dia akan tukar. Kalau sin dia sama. Jadi, saya tulis balik sebab cos ni senang. Dia sama je. Sekejap, saya tulis. Jadi, rumus dia cos A, cos B. Okey. Belah sana tambah, belah sini kena tolak. Ikut. Okey. Kena ikut ni. Lepas tu, cos, sin. Macam tu. Sin A, sin B. Yang ni untuk rumus cos lah. Okey. Awak carilah jalan untuk hafal ni kalau boleh. Cos A tambah B, cos A, cos B, tolak sin A, sin B. Okey. Jadi, sebab kita buat benda ni, kita akan isi cos A, cos B ni dengan yang dia bagilah. Sebab dia memang bagi sin A kat atas tu. Kan? Dia bagi kat kita sin A ni dengan tangent B ni. Jadi sebab soalan cos A, kita pergi kat ruangan A ni. Okey. Kita tahu kalau cos apa dia. Kalau awak nak senang, awak buat terus sini. Sin. Kalau awak nak senang lah. Awak nak senang, awak buat sini terus. Dia bagi kat kita tadi sin A 3/5. Awak tulis terus siap sini. Jadi kita boleh guna je lah balik. Cos A kita tahu dia adalah cos tu cah kan. Jadi 4/5. Kalau satu lagi tangent A. Tangent A 3/4. Okey, belah sini kita ada sin B cos B tangent B. Okey, yang dia bagi tangent B lah. Kan tangent B 5/12. 5/12. Jadi sin kita opposite bagi dengan adjacent. Opposite bagi hypotenuse dari 5/12.
13. Untuk cos cah adjacent bahagi dengan hypotenuse. So awak dah ada nilai-nilai tu, awak masuk je lah. Cos A mana? Tengok cos A. 4/5. Cos B. Tengok kat cos B. 12/13. Tolak. Sin A. Tengok sin A. 3/5. Sin B. Tengok 3 sin B. 5/13. Okey. Jadi ni tekan je lah kalkulator kan. Tolak ni tekan je kalkulator. Walaupun dia kata tanpa gunakan kalkulator. Tanpa gunakan kalkulator ni maknanya dia nak tengok rumus tu. Dia nak tengok ni segitiga semua kita buat ni tanpa gunakan rumus. Okey. Maknanya yang ni nak pakai kalkulator pakailah senyap siapa pun tak tahu. Okey. Jadi tapi awak jujur nak buat pakai tak pakai juga kalkulator, buatlah. So jawapan dia dapat apa? 21/13. Bukan. Tak betul tu. Sekejap. Salah tekan. 33/65 Ya, itu betul. 33/65. Okey. Tu soalan pertama dia cos. Kita buat cos. Soalan kedua B. Tangent A tambah B. Jadi kita buat tangent A tambah B. Jadi kita ikut rumus. Kalau tambah kita ikut kat atas. Iaitu tangent A tambah tangent B per. Yang bawah kita tolak 1 tolak tangent A tangent B. Okey. Jadi kita kan dah ada nilai dah tan A tan B apa semua tu. Masuk je balik. Kan ikut nilai-nilai yang kita dapat kat sini, tangent A, tangent B apa semua ni, masuk je balik. Jadi tangent A kita ada berapa tadi? 3/4. Tambah tangent B kita 5/12. Okey. Per 1 tolak tangent A balik. Tangent A tadi 3/4. Yang ni darab. Tangent B kita 5/12. Okey, tekan je lah kalkulator. Dapat? Berapa tu? 56/33 Ya, betul tu. Terima kasih. 56/33. Okey, jadi senanglah sebenarnya kerja kita. Kita dah ada ni. Kita dah ada ni master stroke kita yang ni. Kita dah ada kita punya jadual ni. Jadi soalan mai kita guna rumus. Okey? Awak faham tak saya buat apa sekarang? Ke awak blur? Tolong angkat tangan kalau faham. Okey, thank you. Sebab apa? Kalau awak faham apa yang saya cuba bagi tahu adalah dengan soalan ini kita lukis ni, dengan lukisan yang kita buat ni, dengan kita keluarkan nilai cosine A apa semua ni, rumus kita just tengok kat depan lah. Maksudnya dalam exam lah. Tengok kat depan. Lepas tu tukarkan nilai balik. Kita cuba buat soalan terakhir yang ada tu. Dia bagi sin B tolak A. Okey, yang mana rumus dia kita pakai rumus sin lah. Sin B cos A. Kalau sin B cos A. Dia ikut je. Tapi sebab sini tolak, sini bertolak. Dia tak macam cos dia bertukar. Okey. Lepas tu kita terbalikkan balik. Cos B sin A. Ni cara kita adjust rumus tadi kat atas tu. Cikgu nak tanya sikit boleh? Ya. Sin A tolak B dengan sin B tolak A sama je ke? Sin A tolak B dengan B tolak A, dia tak sama sebab kita kena ikut rumus. Sebab A dengan B ni maknanya nilai sudut yang berlainan lah. B tolak A namanya kalau A tu 35, soalan katalah B ni 30, A ni 60. Jadi sin 30 tolak 60 dengan 60 tolak 30 lain tak sama. Okey. Okey nah. Okey, baik. Lepas tu kita just tulis je yang kita ada dekat atas tu, sin B berapa, cos A berapa yang kat sini Yang kita dapat kat sini. Masuk je kat sini.
Yang penting kita guna rumus yang betul ni. You manipulate rumus. Okay, sin B tadi kita ada 5/13. Cos A kita ada 4/5 tolak 12/13 3/5 sama dengan negatif 16/65. Okay, yang ni jawapan dia terus lah saya bagi. Takut masa tak cukup lah pula. Saya mungkin tak sempat kot nak masuk soalan-soalan berkaitan gandaan. Sebab dia memang banyak. Saya tak boleh nak cepat-cepat nak habiskan silibus semata-mata. Saya nak cepat, saya akan buat pelan-pelan sampai awak boleh ikut lah. Saya tak mau kalut-kalut, jadi tak apa. Salah satu sebab saya tak makan adalah saya nak awak buat pula. Saya kalau nak cepat, saya terus ajar gandaan ni sekarang. Tapi saya tak nak lah kan. Kita nak tengok satu lagi soalan. Tapi saya cuba awak buat dululah. Saya akan tunjuk juga macam biasa lah. Katalah saya bagi soalan yang sama, lebih kurang. Sekejap, cari yang ada pelik sikit. Apa yang pelik? Ya. Baik, nombor 2. Latihan nombor 2. Diberi sin theta sama dengan K. Okay, yang ni macam level soalan exam sikit lah. Untuk 0 darjah sampai, sebab dia pakai theta, theta lah theta 90 darjah. Okay, nampak tu 90 darjah tu dia nak beritahu tu tirus lah tu. Okay. Yang tadi tu dia abang tu terang tu tirus, ni dia abang 0 sampai 90 darjah. Ungkapkan dalam sebutan K. Ni memang level soalan exam. Okay, ungkapkan dalam sebutan K untuk. Okay, soalan A saya minta cot theta B sin 90 darjah tolak theta. Okay, saya bagi awak dalam masa 2 minit lah. 2-3 minit untuk cuba buat based on yang kita belajar tadi. Sebelum ni. Sebentar tadi. Okay, mula dari sekarang. Ini soalan SPM. Anggap ni soalan SPM. Ui, dah siap dah Fatin? Tak, belum. Belum lagi?
Dah ke? Tak dapat pun tak apa jangan ada susah hati. Okey, baik. Saya teruskan. Dapat ke tak dapat bahkan kira tu. Okey. Dekat mana tu? Fatin buat dekat mana dah? Fatihah buat dekat mana dah? Aida buat dekat mana dah? Dia sangkut situ lagi ya. Okey, alang-alang dah sangkut, mesti saya tunjuk lah nah. Dia sangkut tu bukan apa, awak nak cuba guna rumus tu juga lah. Sebenarnya kadang-kadang tu kita tak payah guna pun tak apa. Okey. Kita sebab tak ada situasi tu. Okey. Yang tadi kita pakai rumus tadi, rumus majmuk apa penambahan penolakan tadi, sebab dia bagi alamak terpadam pula saya punya tab. Dah hilang terus, tak nampak dah. Gelap. Sekejap. Nampak balik ya? Dah. Okey. Baik, yang tadi kita boleh guna rumus penambahan apa semua tu sebab dia bagi dua situasi. Dia bagi kat kita ada sin A 3/5, sin B 5/12. So dia ada dua. Sebab tu dia nak tambah belah sini dengan belah sini boleh tambah. Faham tak maksud saya? Kenapa kita guna penambahan? Sebab dia ada dua set. Set trigo pula segitiga ada dua. Kan? Belah kiri ada, belah kanan ada. Ada dua. Bila ada dua, awak bolehlah tambah ni. Sekarang ni dia bagi berapa kita? Soalan nombor 2 ni. Dia bagi berapa trigo ada kat kita? Yang kita tahu. Yang dia bagi. Satu je. Bila satu, kita tak payah guna rumus tadi. Tak boleh nak tambah. Tambah bila ada dua. Faham lah? Masa tu saya bagi soalan macam ni. Maksudnya nak bagi tahu awak, kalau satu, kita tak boleh buat lah yang macam tadi. Kita tak boleh guna rumus tadi. Tapi kita boleh buat satu lah. Maksudnya satu segitiga kita boleh buat. Sebab ada satu je. Yang tadi dia bagi sin sama dengan yang ini dan sama dengan ini, kita ada dua. Dua, kita boleh buat tambah lah sini, tambah sini. Sekarang ni nombor dua ni dia bagi satu je. Okay, dia bagi satu je. Segitiga tu kita boleh buat satu je. Contoh saya buat segitiga ni. Okay, kita buat segitiga ni. Kita tahulah sini kan. Lepas tu, kita kata saya letak sekejap, buruk penuh saya punya ni. Okay, macam ni kan. Lepas tu, segitiga. Okay, letaklah sini saya punya theta. Okay, saya punya theta kat situ. Lepas tu, bila kita letak theta kat situ, sebab kita tahu dia bagi je ni, dia bagi ni. Tirus. Okay, tirus. Sebab kita tahu sini mestilah 90 darjah. Okay, dan sekarang ni, sebab dia bagi situ sin theta K, sinilah opposite kita K. Macam mana dapat K? K bahagi 1. Hypotenuse kita mestilah K bahagi 1 baru dapat K, betul tak? Betul. Dan kita ada satu rumus yang mana kita boleh cari kat sini, bawah ni dengan trigonometri ataupun teorem Pythagoras. Apa dia tu? Macam katalah saya letak kat sini ni satu nilai. Katalah saya letak kat sini
X. Macam mana saya dapat X? Maknanya X adalah 1 kuasa 2 Kuasa tolak K 2 kuasa 2. tolak K kuasa 2. Kunci X kuasa. square tambah K square sama dengan 1 square. Macam tu kan? Ya. Ya. Jadi 1 square tolak K square. Sini X square betul? Betul. Jadi X sama dengan Kunci kuasa 1 1 tolak square. K. Macam tu. Boleh macam ni? Boleh ikut. Sekejap saya fikir balik. Sebab 1 tu tak efek pun. 1 kuasa 2 tetap 1. Sebab bila dia tak efek, katalah saya kekal kat sini lah. Sekejap saya padam balik. X square sama dengan set pergi belah sana 1 square tolak K square. Okay, jadi X square sama dengan X square lagi pula dah. Maknanya saya tinggal X je, maknanya X boleh padam lah ni. Maknanya sekarang ni saya boleh buat macam ni lah. 1 tolak K square. Macam tu boleh lah. Biar je macam ni. Maknanya kita tahu dekat sini. Kita tahu kat sini adalah 1 tolak K square set. Okay. Biar je tu. Biar macam tu lah. Nanti sebab K tu tak ada nilai lagi. Biar dulu. Okay. Sekarang ni. Kita pergi kepada yang kita nak. Apa yang kita nak? Kita nak tahu sin theta berapa. Cos theta berapa. Tangent theta berapa. Sin theta dah bagi dah. K. Okay. Cos theta berapa? Cos theta berapa? 1 tolak K square ni per 1. Kan? Per 1. Tulis lah per 1 je tu. Hilang lah 1 tu. Tak ada pun tak apa kan? Okay. Satu lagi. Tangent theta. Opposite bahagi adjacent. Maknanya saya boleh tulis K K per 1 tolak K square set. K square set. Okay. Boleh macam tu? boleh. Boleh. Okay. Sekarang ni baru kita pergi kepada soalan. Soalan nak apa? Cot theta. Okay. Saya tulis kat sini. Soalan A. Dia nak cot theta. Cot theta ni sama dengan 1 per tangent theta, betul? Ya. Okey, jadi kita boleh ambil je lah 1 per tangent theta kita ada kat situ. Tulis baliklah K per set 1 tolak K square. Jadi mari kita selesaikan, dia akan terbalikkan je lah. Dia akan jadi 1 tolak K square set per K. Okey, ini jawapan dia. Sebab dia kata nak dalam sebutan K kan. Sungkatkan dalam sebutan K. Ini sebutan K lah. Boleh tu? Boleh. Okey. Soalan yang seterusnya, dia nak sin 90 darjah tolak theta. So awak agak macam mana nak buat ni? Ada idea tak? Siapa-siapa ada idea bagi tahu ya? Rumus tak ada. Guna rumus tadi ya? Rumus tak ada. Rumus tadi ya? A tolak B tu ke? Ha. Masalahnya awak A tolak B tu kita boleh pakai kalau kita tahu macam kes sekarang ni kita nak pakai theta, kita tahu tak sudut theta tu apa? Contoh kita nak pakai rumus kan 90, kita tahu 90 theta tu berapa rumus nak pakai? Kita tak tahu kan. Jadi kita tak tahu, kita tak boleh pakai rumus tu lah. Okey? Okey. Bukan maksud tak tahu nilai. Awak kena faham ada dua maksud tahu tak tahu ni. Dia kadang-kadang sin 90 tolak theta ni
dia ada nilai sin yang macam yang nilai kat sini. Nilai kat segitiga ni. Sekarang nilai kat segitiga ni kita tahu. Maksud yang kita tak tahu ni adalah nilai sudut kat dalam tu, 90 tolak berapa tu. Jadi kalau logik dia, 90 tolak theta adalah, sini kan 90. Kan? Tengok segitiga tu. Ni 90 kan? Sini kan theta kan? 90 tolak theta sebenarnya dapat mana? Dapat sini. Yang saya highlight tu, yang saya merahkan tu, situlah 90 tolak theta. Betul? Ya. Kan? Nak dapatkan situ, 90 tolak theta kita dapat situ. Sebab jumlah dalam tu dah 180 semua. Jadi nak dapat selalunya kita guna rumus tu lah. Okey, 90 tolak ujung tu, 90 tolak theta, kita dapat yang merah tu. Jadi, sekarang ni kita tahulah kawasan dia kat sini. Ni tempat dia. Okey, sekarang ni hampa kena pusing awak punya segitiga ni. Jadikan tu opposite kita. Sekarang opposite dia mana sekarang? Untuk kalau tu sign. Awak tengok pen warna hijau sekarang. Nak K. Ni lah opposite dia kan? Ha. Ni lah opposite dia. Mana hypotenuse dia? Yang ni lah kan? Satu. Jadi jawapan dia apa sekarang? K. Jawapan dia adalah 1 tolak, ni opposite dia, 1 tolak K square set per 1. Per satu. Jadi awak boleh je padam satu ni, tak payah tak apa kan, per 1. So sama dengan, kan dah jawapan dia sin 90 darjah tolak theta. Itu dah jawapan dia. Ni B. Itu je lah. Cikgu nak tengok balik yang A tadi boleh? Cikgu boleh kecil ke nak screenshot? Aduhai, tak boleh lah. Saya tak boleh sebab saya dah, orang kata apa, yang paling, selalu patutnya saya kena tulis macam ni, baru saya kecilkan kan. Sekarang ni saya dah paling kecil. Okay. Sekarang nak salin mana yang ni? Nak tengok A. Yang A. A. A yang mana? Ni lah A kan? Ha. Alamak. Macam ni lah ni. Ni A. Okey dah? Dah. Okey, now. Soalan ni. Last Kan last lah. Soalan ni soalan ni awak tengok, awak fikir macam mana kita nak buat. Maksudnya macam mana kita nak buat tu, maksud dia macam mana awak nak guna rumus, nak buat berapa segitiga macam tu lah. Soalan dia adalah nombor 1 diberi, dah terang pula ya. Nampak tak yang ni? Nampak. Dan tangent B 12/5. Tak payah tapi kali ni saya buat macam ni supaya nampak susah sikit. Contohnya di mana A ialah sudut tirus dan P ialah sudut cakah. Okey? Tanpa guna kalkulator tu saya tak tulis lah. Tanpa guna kalkulator, cari nilai ni. Cari A cari nilai A. Tangent A B cos A tambah B dan C tangent A tambah B.
Okay. Now. Buat sekarang. Saya bagi awak masa sikit. First. Tip lah ni. First. Lukis segitiga dulu. Ada dua segitiga. Pada A dan B. Letak semua kalau boleh. Sin, cos, tangent, sin, cos, tangent. Bubuh nilai dia. Okay. Nilai trigo dia. Then baru you buat A, B, C tu. Cuba buat. Apa beza sudut tirus dan sudut cakap tu? Beza dia sudut dia. Awak kena ingat balik lah. Tirus tu apa, Kembang. cakah tu apa. Yang tu ingat cuma yang dalam ni lah. Tu Ini saya bagi awak masa untuk fikir dulu. Sekejap lagi saya cerita. Dia ada tirus, cakah lagi apa? Reflex. Tegak. Tegak. Sudut tegak biasa lah. Sudut tegak. Yelah, tegak. Tirus, cakah. Apa beza dia? Lepas ni saya bagi pula soalan. Boleh bagi satu soalan lagi ya? Okay, kerja rumah awak. Saya bagi sudut reflex. Okey dah. Ke nak tips sikit yang Aida tanya tadi. Bila sangkut situ tu kita tak boleh buat kan. Kalau saya bagi tip, okey awak boleh teruskan. Aida. Dah siap ke tu yang kat tangan tu? Belum. Aida. Oh Dia Aida. saya. Aida dah masih tak boleh buat ke dengan cakah tu? Maksudnya tak boleh buat terus? Saya tibai. Tibai je. Dia macam ni, tak apalah saya bagi tahu sebab apa. Kalau saya tak beritahu payah juga. Saya beritahu dia macam ni. Bila kita ada soalan beritahu sudut tirus, dia sebenarnya yang saya duk lukis tadi ni, kalau awak perasan lah. Saya duk lukis tadi ni. Awak perasan tak? Saya lukis ni sebenarnya kuadran 1. Ni kuadran 2. Ni kuadran 3. Ni kuadran 4. Okey. Tirus maknanya duduk di kuadran 1. Cakah duduk di kuadran 2. Reflect duduk di kuadran 4. Yang nombor 3 tu tak ada nama. Dia akan sebut antara daripada 180 ke 270 darjah. Dia bagi julat. Nombor 3 tu. Dia akan bagi julat. Nanti saya tunjuk contoh soalan tu lah. Tapi saya nak beritahu awak itu je lah tadi. Maknanya kalau soalan macam ni,
Maknanya kita perlu buat, kita kan buat kuadran ni 4. Okey. Kalau dia bagi yang pertama ni sin A 35 ni, maknanya sinilah tempat dia. Ni lah tempat dia. Okey. Ni lah tempat dia. Maknanya dia duduk di kuadran yang pertama. Okey. Lepas tu kita boleh buat lah macam dia bagi 35 ni sin. Maksudnya 3, 5, sini 4 lah. Sinilah kita punya A. Boleh tu. Ni yang ramai orang boleh buat yang ni kan. Tangent B dia bagi sudut cakar. Cakar maknanya duduk kuadran sini. Maknanya saya pakai pen hijau ni. Ni. Duduk kat sini. Benda sama je tapi duduk kuadran kedua. Sebab sudut sini sampai sini. Tu maksud dia sudut dia. Boleh tak? Faham? So tak jejah apa-apa pun lah ni. Sama je lah pengiraan dia. Sama je tapi dia duduk kuadran kedua. Sebab tu dia bagi. Oh, saya silap lah. Sepatutnya ni negatif. Negatif 12/5. Baru logik. Tangent tak logik. Kenapa? Kat kuadran kedua ni kena apa yang positif? Sin. 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 Sin saja positif kan. Tangent B tak boleh. Tangent tak boleh positif kat situ. Jadi saya silap tu. Kena buat negatif. Negatif 12/5. Boleh tu? Tapi dekat kotak kita tiga segi ni benda yang sama je. Opposite bagi adjacent. Maknanya sini 12. Sini 5. Sini 13 lah. Dia tak ada nilai negatif-negatif. Negatif tu sebab dekat kuadran je. Okey. Boleh lah. Sini akan jadi B. Sini akan jadi segitiga. Jadi buat benda yang sama lah. Maknanya sekarang soalan tanya tangent A. Tangent A positif ke negatif? Positif lah. Sebab dia duduk di kuadran yang pertama kan. Jadi soalan A. Jawapan untuk tangent A. Jawapan dia 3/4. Siap. Okey. Soalan B. Soalan dia tanya cos A tambah B. Oleh kerana dia nak cos A tambah B, kita apply rumus yang dia bagi. Cos A cos B. Sebab cos A cos B. Okay, kalau sin A sin B. Kat sini kita tolak. Untuk cos kita tukar. Alright. Lepas tu kita ambil lah nilai yang kita tahu. Kat A tu. Kita cos B kita boleh tengok tempat B ya. B kita 5/13. Tapi jangan lupa tanda negatif. Yang ni saya nak cerita ni. Cos B. Kenapa negatif? Sebab cakap tadi. Sebab dia cos. Dekat tempat sin dia cos pula kan, negatif lah. Kita tolak sin A sin. Yang ni semua positif lah. Sin A sin B. Jadi sin A kita tengok kat tempat A. 3/5. Sin B kita tengok dekat tempat B ni. 12/13. Sebab dia memang positif, tak ada masalah lah. Okay. So awak boleh je tekan kalkulator semua ni. Dapat negatif 56/65. Okay. Dan soalan terakhir, tangent A tambah B. Soalan C. Tangent A tambah B. Jadi kita apply rumus. Penting rumus ni. Tangent A tambah silap. Tangent A tambah tangent B per 1. Yang bawah kita kena tukar tolak tangent A tangent B. So yang ni kita macam tadi, kita buat rumus-rumus yang kita tahu tu. A tangent A adalah 3/4. 3/4 tambah tangent B. Negatif jangan lupa Negatif 12/5. Per 1 tolak tangent A kita 3/4. Ikut balik je lah. Okey. Negatif 12/5.
Okay, macam biasa tekan je kalkulator semua ni. Keluar terus jawapan negatif 33/56. per 56. Okay, boleh? Boleh. Alright. Boleh. Dia sama aja buat. Dia akan keluar soalan macam diberi sebelah bla bla, B adalah sudut reflect. Okay? Reflect ni maknanya dia kuadran keempat. Awak kena lukis macam ni. Kat sini. Segitiga awak. Okay? Kalau kuadran pertama sudut tirus, sini. Awak punya tempat. Kedua, sini. Tapi soalan yang kat sini, dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar soalan macam ni. Dia bagi tahu diberi cos A 4/5. Dia bagi 180 darjah. X 360 darjah. Okey, contoh yang ni akan jadi kuadran ke berapa? Kuadran ke berapa ni? Tak, salah. Bawah. 180 ke 360 ni kuadran berapa? 34 kan? 3. 4. 34 kan? 3 sampai 4 lah. Dua-dua ada kan? Ya. Tapi macam mana awak nak tahu dia 3 ke 4? Awak tengok sini positif ke negatif. Awak faham tak? Keempat. Faham. So, keempat. Kalau dia positif kat situ, baru kita kena tengok pula. Sebab apa? Belah sini positif kan, jadi sini lah. Kalau sini dia bagi benda yang sama, kalau contoh dia bagi yang benda macam ni, tapi dia bagi negatif. Sini dia buat negatif pula. So negatif maknanya kuadran ke berapa sekarang? Kuadran ketiga. Tadi kuadran ketiga pula kan. Sebab dia tak boleh bagi, dia kena, sebab kawasan ini, kawasan bawah ni. Kuadran ketiga keempat. Jadi kita kena tengok tanda negatif positif pula. Baru kita tahu dia duduk kuadran mana. Betul lah? Okay. Boleh faham tak? Yang lain sama je. Saya nak cerita ni supaya awak faham awak nak lukis apa semua tu. Yang lain sama je. Lepas kita dah tahu kita punya segitiga, kita dah tanda tiga nombor-nombor dia dan kita boleh keluarkan nilai sin, cos, tangent dia. Lepas tu kita apply rumus je lah. Ikutlah soalan dia nak bagi apa pun. Betul lah? Okay. Untuk hari ni kita buat yang ni je. Penambahan ataupun kita panggil majmuk. The following class hari Jumaat ni saya akan masuk sudut gandaan. Buat satu-satu. Tak boleh nak buat kalut-kalut banyak-banyak kan. Okey, buat satu-satu. Sudut gandaan kita buat benda yang lebih kurang macam ni. Kalau awak dah okey saya nampak okey, kita akan terus masuk persamaan. Persamaan panjang sikit. Persamaan adalah benda yang mungkin perlu 2 kali kelas. Okey, so ada soalan setakat ni? Cikgu nak screenshot kelas C tadi. Nak screenshot yang mana? Yang ni, soalan C. Okey. Okey dah ke? Yang lain okey ke? Aziratul okey Aziratul? Okey kot. Okey kot. Sudah. Dah mandi belum? Tak mau ngaku lah tu. Rahsia. Oh rahsia. Nak mandi tak mandi pun rahsia. Orang tahu lah tu maknanya apa. Kalau mandi pun tak rahsia bagi tahu ya. Okey, baik tak apalah. Awak boleh ulang kaji balik lepas saya upload video ni untuk awak tengok balik. Saya akan beri beberapa soalan, simple-simple punya soalan selepas ini. Dan saya minta kalau boleh awak cuba buatlah. Dan kelas yang akan datang saya akan ajar sudut gandaan pula. Okey. So saya ingat setakat ni je untuk kelas hari ni. Okey? Okey. Okey, so kita sudahi kelas kita dengan surah Wal-As lah. Okey, baik. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Alright.